Baik, kita mulakan surah Ad-Duhan. Surah Ad-Duhan ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kam, berapa banyakkah? Berapa banyakkah? Taraku, telah mereka tinggalkan. Min, daripada. Jannatin, kebun-kebun. Wa uyun, dan mata air-mata air. Wa zuru, dan tanam-tanaman. Wa maqam, dan tempat. Karim, yang mulia. Wa na'matan, dan kesenangan. Kanu, adalah mereka. Fiha, di dalamnya. Fakihin, orang-orang yang bersenang-senang. Kazalika, ayat yang ke-38. Kazalika, seperti itulah. Wa awrasna, dan telah kami wariskan akannya. Wa awrasnaha, dan telah kami wariskan akannya. Kauman, kepada kaum. Al-akhirin, orang-orang yang lain. Baik, saya mak semula. Ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan Fir'aun, yang mana Fir'aun dan orang-orangnya memburu Nabi Musa bersama Bani Israel. Sampailah kepada lautan, yang mana Allah bukakan lautan untuk Nabi Musa dan Bani Israel, dan Allah tenggelamkan Fir'aun bersama orang-orangnya. Kam taraku, berapa banyakkah telah mereka tinggalkan. Min jannatin wa uyun, daripada kebun-kebun atau taman-taman. Wa uyun, dan mata air-mata air. Mereka semua bertujuan untuk menangkap Musa bersama Bani Israel. Mereka tinggalkan segala kesenangan, taman-taman, mata air. Bukan itu saja, wa zuru'in wa maqamin karim, dan tanaman-tanaman dan tempat-tempat yang mulia. Yang mereka bersenang-senang dengan mahliga-mahliga yang indah, akhirnya mereka tinggalkan. Wa na'matin, nikmat ataupun kesenangan. Kanu, adalah mereka. Fiha, di dalamnya. Fakihin, orang-orang yang bersenang-senang. Nikmat-nikmat yang mereka bersenang-senang padanya pun ditinggalkan. Kadzalika wa awrasnaha qauman akharin, seperti itulah, dan telah kami wariskan akannya kepada kaum orang-orang yang lain. Ya Allah, Allah wariskan kepada Bani Israel
yang tinggal. Itulah akibatnya manusia yang sombong, angkuh, kufur seperti Firaun dan orang-orangnya, ataupun Malak, pembesar-pembesarnya. Baik, sambung lagi ayat yang ke-29. Fama, maka tiada. Bakat, telah menangis ia. Alaihim, atas mereka. As-sama'u, oleh langit. Wal ardu, dan bumi. Wa ma kanu, dan tiada adalah mereka munzorin, orang-orang yang ditangguhkan. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu, maka tiada telah menangis ia atas mereka oleh langit, wal ardu, dan bumi. Wa ma kanu munzorin, dan tiada adalah mereka orang-orang yang ditangguhkan. Pemergian Firaun tidak ditangisi pun oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Bahkan mereka bersukaria, senang dengan kehilangan Firaun itu. Wa ma kanu munzorin, dan tiada adalah mereka orang-orang yang ditangguhkan. Ditangguhkan di mana? Ditangguhkan untuk dapat bertaubat. Tak sempat nak suruh mereka bertaubat, tak sempat nak bertaubat. Tak ditangguhkan untuk bertaubat. Jadi artinya ayat ini memberitahu bahawa kalau seseorang itu meninggalkan keburukan, kejahatan, kezaliman, kematiannya sebenarnya tidak ditangisi oleh sesiapa pun. Tak ada siapa yang nak menangisi, tak ada siapa yang nak sedih. Tapi seandainya orang itu orang yang soleh, yang baik, maka pemergian itu sesuatu yang sedih, disedihi oleh mereka yang teringat kepadanya, yang terkenang kepada jasanya. Jadi kehilangan itu sesuatu kehilangan yang besar pada diri dia, pada diri seseorang. Itu ayat ini memberitahu bahawa seseorang yang meninggalkan kejahatan, kezaliman, dan berbagai-bagai kemungkaran, orang ini tidak akan ditangisi. Tak ada siapa yang nak sedih. Itu menunjukkan macam itu. Tidak ada yang nak sedih. Baik yang di langit ataupun yang di bumi tak sedih pun. Kalau orang yang alim, seperti Rasul contohnya, ulama-ulama yang alim, mereka kehilangan mereka suatu yang disedihi oleh orang ramai, oleh yang di langit dan di bumi. Diibaratkan sebagai sudah kehilangan permata, ataupun sudah kehilangan bintang yang gemerlapan. Bumi ini gelap kerana kehilangannya. Ramailah orang yang sedih kerana pemergiannya. Ini Quran sendiri memberitahu keadaan sebenar atau hakikatnya. Kehilangan Firaun itu tidak disedih, tidak ditangisi. Macam tu. Baik, kita sama lagi ayat yang ke-31. Walakot, dan demi sesungguhnya najaina, telah kami selamatkan Bani Israel akan Bani Israel.
minal azab, daripada azab. Al-muhin, yang menghinakan. Walaqad najjayna Bani Israil, dan demi sungguhnya telah kami selamatkan akan Bani Israel, minal azabil muhin, daripada azab yang menghinakan. Apa tidaknya, ya, semasa pemerintahan Firaun, ya, mana-mana anak lelaki dibunuh, lahir anak lelaki dibunuh, ya, kemudian dibiarkan anak-anak perempuan. Maka generasi lelaki, ya, tak ada zaman itu untuk Bani Israel. Semua yang ada perempuan. Ya, sebab, ya, Firaun takut lelaki itu akan menentang atau akan menggugat kedudukannya. Sedangkan perempuan zaman itu, ya, dianggap sebagai, ya, manusia yang paling lemah, yang tidak tahu melawan. Ya. Jadi, ya, dia tidak berkhawatir ramainya perempuan, tapi dia khawatir kalau seandainya, ya, Bani Israel itu melahirkan anak lelaki, khawatir akan menggugat kedudukannya. Itulah. Tapi hakikatnya, apa yang dimimpikan itu benar. Yang manusia yang, ya, mereka marahkan atau bangsa yang mereka marahkan ada di istananya, dibela olehnya. Ya, itulah, ya, tipu daya. Mereka mengatur tipu daya, Allah membalas tipu daya mereka. Ya. Itu balasan daripada Allah Ta'ala kepada Firaun. Akhirnya yang orang yang dibela, itulah yang akan membinasakan Firaun sendiri. Itu siapa? Iaitu, ya, Nabi Musa alaihissalam. Baik, sama lagi. Wa Fir'aun, min Fir'aun, ya, daripada Fir'aun. Innahu, sesungguhnya dia, kana, adalah ia, alian, yang sombong. Alian dia perkataan Allah. Allah ni tinggi. Allah, daripada perkataan Allah tinggi. Jadi orang meninggi diri. Itu yang dibahasakan alian di sini dengan makna sifat sombong, sifat meninggi diri. Ya. Minal musyrifin, daripada orang-orang yang, ya, melampaui batas. Baik. Min Fir'aun, ya, daripada Fir'aun. Maksudnya ialah, min Fir'aun tu ayat masih bersambung dengan sebelumnya, iaitu azab yang menghinakan daripada Fir'aun. Maknanya Allah telah selamatkan Bani Israel ini daripada azab yang menghinakan daripada Fir'aun. Ya, Fir'aun telah memperhambakan Bani Israel. Innahu kana alian minal musrifin. Sesungguhnya dia, Fir'aun, adalah ia yang sombong, minal musrifin, daripada orang-orang yang melampaui batas. Ini Allah sendiri maklum bagi tahu. Melampaui batas tu sampai mengaku dirinya Tuhan dan menyuruh, ya, dia punya bangsanya, atau rakyatnya untuk menyembah dia, memperakui bahawa dia adalah Tuhan. Itu dia punya melampaui batas dia. Lagi, walaqad, dan demi sesungguhnya.
ikhtarnahum, telah kami pilih akan mereka. Ala ilmin, atas ilmu. Alal alamin, atas sekalian alam. Semak semula. Walaqad ihtarnahum ala ilmin, alal alamin. Dan demi sungguhnya telah kami pilih akan mereka, iaitu Bani Israel. Bani Israel ini adalah pilihan Allah masa itu atas ilmin, ya, atas ilmu, ya, maknanya Allah pilih Bani Israel ini, ya, dengan, ya, ilmu Allah Ta'ala. Alal alamin, atas sekalian alam. Mana daripada makhluk-makhluk, bangsa-bangsa lain. Alam ni bangsa. Jadi Allah pilih daripada bangsa-bangsa lain, maka Bani Israel terpilih. Zaman itu, bukan zaman sekarang. Zaman itu Bani Israel itu terpilih, ya, daripada Allah Ta'ala. Dan Allah selamatkan Bani Israel, ya. Jangan nak bermegah pula, ya, sampai sekarang ini. Oh tidak, ya. Ayat ini ditafsirkan zaman mereka itu, bukan zaman ini, ya. Zaman ini Bani Israel dah terbalik, ya. Kalau dulu, ya, kejahatan itu, keburukan itu kepada Fir'aun dan orang-orangnya, tapi sekarang ini dah terbalik pula, ya. Jadi, ya, tidaklah seindah, ya, zaman mereka diselamatkan dulu. Tapi sekarang ini, ya, mereka menindas pula bangsa-bangsa lain. Bukan sebagaimana kebaikan zaman Allah pilih dahulu, ya. Lagi, wa atainahum, dan telah kami berikan akan mereka al-ayat, akan tanda-tanda, ma fihi, apa yang di dalamnya, apa yang di dalamnya. Bala'um mubin, nikmat yang terang. Wa atainahum minal ayati ma fihi, dan telah kami berikan akan mereka, iaitu Bani Israel, min ayati, daripada tanda-tanda, ma fihi, apa yang di dalamnya, bala'um mubin, nikmat yang terang. Ya, apa dia? Ya. Iaitu nikmat yang terang, Allah belah lautan sehingga mereka boleh menyeberangi dan tidak dapat dikejar oleh Fir'aun. Kalau seandainya, ya, Allah tidak belah lautan, ke mana dia mau pergi? Habis dikepung oleh Fir'aun, ditangkap oleh orang-orang Fir'aun. Ya, mereka mungkin diseksa, disembelih, diazab lebih daripada sebelumnya, ya. Itu nikmat, ya. Iaitu Allah belah lautan. Bukan itu saja, ada tak umat diterangkan dalam Quran ini yang dapat makanan mana dan salwa, ya. Bani Israel juga dapat makanan 40 tahun, ya. Mereka tidak keluar mana pun, ya, makanan sentiasa ada,
iaitu mana dan salwa. Ya. Jadi mana ada bangsa yang dapat keutamaan atau keistimewaan seperti Bani Israel ini? Tak ada. Ya. Baik, sambung lagi. Inna, bahawasanya, haulai, orang-orang ini, layakulun, sungguh mereka berkata. In, tiada. Ia, illa, melainkan. Mautatuna, kematian kami. Al-ula, yang mula-mula. Wama, dan tiada. Nahnu, kami. Bimun syarin, orang-orang yang dibangkitkan. Inna haula'i layakulun, bahawasanya orang-orang ini, nak terangkan orang-orang ini balik kepada cerita orang-orang musyrikin, ya. Orang-orang ini di sini ialah orang-orang musyrikin, orang kafir Mekah. Ya, sungguh mereka berkata. Apa kata orang musyrikin Mekah ni? In hiya illa mautatunal ula. Tiada ia melainkan kematian kami yang mula-mula. Maknanya dia percaya mati itu hanya yang mula-mula ni, iaitu di dunia ni. Dah mati tak ada apa-apa lagi. Wa ma nahnu bimun syarin, dan tiada kami orang-orang yang dibangkitkan. Maknanya hari kebangkitan mereka tak percaya. Kita mati, inilah sekali ni, yang mula-mula ni kat dunia ni. Lepas tu kita tidak dibangkitkan lagi. Ya. Dia tak percaya adanya hari kebangkitan. Sebab itu salah satu rukun iman, kita kena percaya hari kiamat. Adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan. Ya. Bila ada kepercayaan itu, barulah kepercayaan lain dapat diterima. Kita akan percaya adanya malaikat, kita percaya ada surga neraka, ada percaya ada dosa pahala, ada timbangan, baru kita percaya. Kalau dah akhirat kita dah tak terima, hari kebangkitan kita dah tak percaya, ya, samalah dengan kepercayaan orang-orang musyrikin ini. Dia percaya dah mati habis. Ya. Zaman sekarang ni, zaman kini adalah zaman yang dikatakan, ya, zaman, ya, mudahnya kematian. Ya. Kubur-kubur, ya, cepat penuh. Ya, dulu lambat nak penuh. Ya. Sekarang ni kubur-kubur menanti kedatangan. Ya. Kedatangan penghuni-penghuninya. Dipersilakan. Macam tu seolah dijemput, suruh datang. Ya. Adakah benar ya, satu kematian sebagai syahid? Ya. Kalau ikutkan dalam hadis itu memang masuklah kalau seandainya, ya, mati itu kerana wabak. Ya. Itu artinya mati sebagai mati syahid. Tapi syahid ini adalah syahid dunia. Ya. Syahid dunia tu maknanya kita terlepas daripada azab kubur. Tapi azab akhirat, maknanya hitungan akhirat, kita tidak boleh lari. Tetap akan diperhitungkan. Ya. Dosa pahala akan ditimbang. Itu memang ada. Tapi azab kubur dia terlepas. Ya. Terlepas azab kubur itu pun juga satu nikmat. Nikmatnya maknanya kematian itu
ya, dia mati dalam keadaan selesa, dan sentiasa tenang, rohnya gembira, seolah-olah dia dilayan di dalam syurga, ya, sampailah hari dikatakan bangun, suruh bangkit daripada tidurnya. Barulah dia terjaga daripada tidurnya untuk pergi ke mahsyar. Tapi sebelum keadaan sebelumnya dia dalam keadaan yang begitu selesa, mimpi dalam keadaan selesa. Jadi azab kubur juga satu yang menyakitkan. Walaupun dia mimpi, tapi seolah-olah ia benar. Tapi masih mimpi lagi, tapi terasa adalah benar azabnya. Macam tu. Ya. Yang sebenar-benar azab, sebenar-benar nikmat setelah dihisap. Setelah dihisap barulah situ benar-benar nikmat syurga atau sebenar-benar nikmat neraka. Nikmat azab neraka. Jadi buat sekarang ini semuanya namanya azab kubur atau nikmat kubur. Alamnya adalah alam mimpi. Nak tahu alamnya adalah alam mimpi, sehinggalah hari dibangkitkan roh tadi balik bersama jasadnya. Macam kita tidur jasad kita kira dah terbujur kaku, seolah dah jasad tu dah mati. Tapi roh kita merayau, berjalan. Terkadang mimpi baik, seronok. Kalau boleh nak sambung lagi mimpi itu. Tengok-tengok dah terputus. Mimpi yang sedap tu dah terputus. Kalau dapat nak sambung lagi. Itu nikmat, kan? Tapi cuba kita mimpi-mimpi yang buruk, yang mengerikan, sampai menggigau-gigau, sampai menjerit-jerit. Bukankah itu satu azab? Padahal mimpi. Sampai menjerit-jerit. Itu azab. Artinya mimpi juga adalah satu azab. Nasib baiklah kita terjaga balik. Terjaga tu makna kita hidup balik lah. Nasib baik terjaga. Bolehlah ingat Tuhan lagi. Kalau seandainya masa tu juga diambil dalam keadaan kita lalai, rugilah kita, kan? Jadi itulah dia. Walaupun jasad terbujur, tapi roh tadi hidup, berjalan, merayau ke sana sini. Roh tadi. Itulah antara jasad dan roh. Jadi kita ni di dunia ni bergabung dua, iaitu jasad dan roh. Bila mati, hanya roh, jasad tak ada. Bila mati, roh saja. Jadi roh tu mimpi, dalam alam mimpi saja. Kemudian hari kebangkitan pula baru jasad dan roh balik. Jasad yang baru, roh yang lama. Rohnya lama, jasadnya baru. Baik, kita sambung lagi. Faktu, maka datangkanlah olehmu bi'abaina, akan bapa-bapa kami. In kuntum, jika adalah kamu. Sodikin, orang-orang yang benar. Kata mereka, orang-orang kafir Mekah ni, dahlah dia tak percaya hari kebangkitan. Dia kata apa lagi? Faktu bi'abaina, maka datangkan olehmu akan bapa-bapa kami. Wahai Muhammad, kalau benar ada hari kebangkitan tu, bangkitkanlah bapa-bapa kami yang dah mati lama-lama tu. Datangkan balik, bangkitkan balik. In kuntum sadiqin, jika adalah kamu orang yang benar. Kalau kamu Muhammad, kamu benar. Bangkitkan balik moyang-moyang kami yang dah mati lama tu. Dicabar macam tu. Mereka tidak sedar, tidak tahu bahawa
Kalau seandainya cabaran itu diperkenankan, ya Allah izinkan, maka bangkitlah. Contohnya macam Nabi Musa. Zaman Nabi Musa pun Allah izinkan untuk membangkitkan seseorang yang mati itu untuk menjadi saksi siapa yang membunuh. Ya. Zaman Nabi Isa AS juga telah membangkitkan orang yang mati. Ya, tapi bangkit itu untuk sebagai petunjukkan saja, ya, sebagai dan mukjizat seorang nabi. Kalau Nabi Muhammad diizinkan juga, Nabi Muhammad boleh lakukan apa yang dikehendaki oleh orang musyrikin. Tapi ya, dia tak faham. Bila dah dibangkitkan semula boleh hidup, ya, kemudian mereka kufuri tanda itu, maka Allah azab yang tidak ada tangguh-tangguh lagi. Dia tak tahu. Sebab itu Nabi tidak layan sangat. Sebab ya, Nabi tahu kalau apa yang dikehendaki itu diperkenankan, dia kufur lepas itu, masa itu juga turun azab yang tidak akan selamat mereka. Sebab itu Nabi tak layan. Nabi layan siapa yang mau percaya, siapa yang mau beriman. Itu Nabi layan. Ahum, adakah mereka khair, lebih baik? Adakah mereka lebih baik? Atau kaum Tuba? Kaum Tuba. Kaum Tuba atau kaum Tuba. Wallazina, dan orang-orang yang min qablihim, daripada sebelum mereka. Ahlakna, telah kami binasakan akan mereka. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu, adalah mereka, mujrimin, orang-orang yang berdosa. Sema semula. Ahum, adakah mereka ni orang musyrikin ni, ya, khair, lebih baik? Kaum Tuba, atau kaum Tuba. Kaum Tuba ni, ya, dia ada nabi. Ada yang mengatakan katanya rajulun soleh, iaitu lelaki yang soleh, ya. Dan mengikut tafsir katanya yang sahih annahu laisa nabiyan, bahwasanya tidak ada nabi. Ya, dia hanya gelaran ataupun laqab, gelaran, ya, raja, ya, raja, ya, di negeri Sabak. Dia bukan nabi, tapi ya, gelaran, dan pengikutnya ramai, ya, pengikutnya ramai. Mereka ni, ya, mana orang musyrikin ni lebih baik atau kaum Tuba? Kaum Tuba juga mereka mempunyai, ya, pengikut yang ramai, ya. Wallazina min qablihim, dan orang-orang yang daripada sebelum mereka, mana umat-umat yang sebelum mereka pun ada. Semuanya ahlaknahum, telah kami binasakan akan mereka. Innahum kanu mujrimin, sesungguhnya mereka adalah mereka orang-orang yang berdosa. Ya, Allah binasakan sebab dosa kekufuran mereka. Ya.
Mereka lebih kuat, mereka lebih gagah daripada orang-orang musyrikin Mekah kalau nak tahu. Tapi Allah binasakan. Macam mana hebatnya kaum Ad, hebatnya kaum Samud, terkenal kehebatannya. Orang yang besar-besar. Ya. Tapi Allah binasakan sebab kekufuran mereka terhadap rasul-rasul mereka. Baik, ayat yang ke-38 ya. Wa ma khalaqna, dan tiada khalaqna telah kami ciptakan. As-samawati, langit-langit, wal ardo, dan bumi, wama, dan apa yang bainahuma, di antara keduanya, la'ibin, dengan bermain-main. Satu lagi, wa ma khalaqnahuma, ma tiada, khalaqnahuma, telah kami ciptakan akan keduanya, illa bilhaq, melainkan dengan benar. Walakinna, dan akan tetapi, aksaruhum, kebanyakan mereka, la ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Simak semula. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tiada telah kami ciptakan, kata Allah, akan langit-langit dan bumi dan apa yang di antara kedua dengan bermain-main. Allah ciptakan langit dan bumi, ia adalah benar. Ya, benar, nyata dan terbukti. Adakah ciptaan itu bermain-main, cara bermain-main, dengan bermain-main? Ya, tidak. Ya. Buktinya, perjalanan bulan dan matahari begitu teratur. Ya, siang dan malam, pun juga teratur. Kemudian ahli bumi mendapat nikmat yang sempurna. Begitu juga udara, langit, dan lain-lainnya. Semua tersusun dengan mengikut kadar Allah Ta'ala. Adakah itu juga dikatakan la'ibin, main-main? Tak ada. Sebab itu, makhluk ini atau hamba ini yang hendaklah mentauhidkan, mengesakan Allah SWT. Jangan sekutukan Allah Ta'ala. Allah binasakan kaum dulu kerana mereka mengkufuri kedatangan rasul-rasul mereka yang mengajak untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqnahuma illa bilhaq. Tiada telah kami ciptakan akan keduanya melainkan dengan benar. Terbukti. Tak ada main-main. Walakinna aksaruhum la ya'lamun. Dan akan tapi kebanyakan mereka tidak mereka mengetahui. Mana kebanyakan mereka tak tahu, tak mengetahui. Lalu mereka, terutama orang kafir ni lah yang dikatakan kebanyakan mereka. Mana orang kafir? Mereka tidak mengetahui akibat daripada kekufaran itu. Mereka akan menemui azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam dunia masih hidup, masih boleh berkata-kata, masih bergagah, bolehlah mereka cakap besar, cakap sombong. Tapi bila sampai ajal, masa itulah dia menangis, masa itulah dia sedih. Apalagi belum dibakar, di akhirat jasadnya di dunia dah dibakar dulu. Kalau dia tahu
Dia nak lari. Tapi bagaimana nak lari? Bagaimana nak larinya? Tak dapat nak lari. Ya. Nah, itulah ceritanya. Baik ya, kita sampai situ dia punya tafsiran dia. Kemudian kita tengok kedudukan, ya, tata bahasa dia. Ya. Kita jumpa perkataan munsharin. Munsarin. Ya. Munsarin ni ayat berapa? Ayat 35. Hujung ayat. Munsharin ni jamak. Ya. Jamak di sini adalah isim maf'ul, ya. Orang-orang yang dibangkitkan. Apa huruf 3 dia? Nun? Nun shimra. Cuba cari dalam kamus. Nun shimra. Cari dalam kamus nun shimra. Ya. Nun shim huruf besar. Ya. Siapa jumpa? Siapa jumpa dulu bagi tahu. Cari nun huruf besar. Ya. Nun shin zai. 422 kalau yang buku baru-baru. Buku lama tak tahu. 457. Itu 457 buku lama. Kamus lama. Kamus baru 422. Jauh beza dia, susah nak gabungkan ni. Jarak dia jauh. Siapa pakai buku baru? Tengok 422 ya. Nasyara yang atas, sebelah atas tapi ke bawah sikit. Baris berapa tu? 2, 4. 452. 452 yang lama. Baris yang ke 2, 4, 6, 8. Baris yang ke 8. Baris yang ke 8 sebelah kanan. Nasara yansuru nasron. Membentangkan, mengembangkan atau membentangkan. Hari yang dikatakan hari kebangkitan. Yaumun nasri, iaitu hari kiamat, hari kebangkitan. Jadi perkataan nasyara yansuru, ya. Dan perkataan selalu kita sebut mahsyar. Mahsyar tempat, ya, yang tempat lapang, ya. Tempat lapang, mahsyar. Tempat yang dibentangkan. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya tempat kembali. Dan kepadanya kita kembali. Okey, mana macam mana fi'il amar yansuru? Unsur. Nahinya la tansur. Isim fa'ilnya nasyirun. Isim maf'ulnya mansyurun. Ya. Tapi kena tahu juga perkataan gergaji daripada perkataan nasara juga. Cuba cari gergaji bawah, ada tak gergaji? Minsyar. Ada tak minsyar? Baris bawah dia tu. Baris yang bawah, baris yang ke-2, 4, 5, yang kelima. Yang kelima. Minsyarun. Jamaknya manasir. Jadi minsyarun tu gergaji. Ya. Daripada perkataan nasara tu, nasara, iaitu membentangkan, mengembangkan. Dan jadi alat gergaji namanya. Minsyar. Ya. Disebutlah gergaji. Ya. Okey, selain daripada itu, kita tengok perkataan lain. Ya. Tadi apa? Isim maf'ulnya apa? Mansurun.
Tapi kenapa sini guna mim? Munsyarin. Dalam ayat 35 ni. Sebab dia 4 huruf. Ya. Baik, kita cuba cari perkataan tubak. Ada tak dalam ayat dalam kamus ni, tubak? Cuba kita kaum tubak. Cuba tengok dalam kamus apa cerita dia. Tubak. Taba'ain, cuba cari. Ada tak tercatat nama tubak dalam kamus ni? Alif bata. Carilah alif bata. Ya. Jadi lepas bata cari ta ba'ain 76. Tu baru ke lama tu? Yang baru siapa? Aku pakai baru kan? 46. 46 taba'ain. Yelah. Daripada tabi'ah tu, ada tak tubak di situ? Ada tak perkataan tubak? Ya. Jadi dia kata isim sebenarnya, dia tak ada fi'ilnya. Dia kata isim, tapi kata isim juga kadang kita kena cari daripada huruf asal dia, taba'ain, ya, baru kita jumpa perkataan tubak, ya. Terkadang tak ada. Contohnya macam ni, ya, dia tidak ni disebut, ya, perkataan tubak, ya. Jadi pada kamus lain tu adalah kamus-kamus besar, ya, dia akan letaklah mana tubak ni, ya. Jadi ada tak yang lama ada ke jumpa tubak? Ada? Tak ada kan? Dah jumpa tabi'ah saja kan? Tabi'ah ini, ya, daripada muka surat 86, atau apa kita ambil tabi'ah yatba'u. Taba'an. Ya. Sekarang ni kita nak jadikan dia PL amar daripada yatba'u. Itba. Itba. Nahinya la tatba. La tatba. Isim fa'ilnya tabi'un. Isim maf'ul matbu'un. Ya. Jadi tubak ni, ya. Nama, ya. Katanya nama bagi tiap-tiap gelaran raja di Sabah disebut tubak katanya, ya. Itu pun ajam juga tu, ya, perkataan ajam kiranya. Lagi kita cari lagi, ya, perkataan dalam ayat ini, iaitu yang akhir ayat ni, ya, mujrimin. Mujrimin ayat 38. 37, sorry. Yang akhir sekali. Mujrimin. Kita nak cari perkataan hurufnya apa? Jim. Jim romim. Okey, jim romim. Cuba cari jim. Yang lama 87. Yang baru apa? Yang baru tak jumpa lagi. Yang baru apa? 87? 57, 87 jauh sangat, ya. 57. Okeylah 57. Okey, 57. Ya. Sebelah kanan. Perkataannya apa? Jaroma.
Yajrimu, Jerman. Memotong atau berdosa. Memotong atau berusaha, berdosa, derhaka. Dia kalau 4 huruf, ajroma, ijtarom, itu dengan makna berdosa dan derhaka. Tapi kalau 3 hurufnya, dengan makna memotong ataupun berusaha. Kalau ajroma dah jadi makna dosa. Jadi yang kita jumpa mujrimin, itu daripada ajroma ya. Ajroma 4 huruf. Okey. Kita jumpa jaroma yajrimu, amarnya apa? Ijrim. Ijrim. Isim fa'ilnya? Ini nahinya? La tajrim. Ijrim la tajrim. Isim fa'il? Tak, ni 3 huruf. Kita 3 huruf dulu. Ya, jaroma yajrimu, ijrim la tajrim. Isim fa'ilnya jarimun. Isim maf'ulnya majrumun. Okey, ambil yang bawah. Yang bawah sekali tu ajroma. Ini 4 huruf. Ajroma mudhari'nya yujrimu. Yujrimu. Kalau 4 huruf ini makna berdosa ya. Ajroma yujrimu. Amarnya ajrim. Amar ajrim. Nahi la tujrim. Isim fa'il ada pada kamus ni. Sebelah kiri, baris yang ke-246. Baris yang ke-5. 245. Sebelah kiri. Isim fa'il mujrimun. Apa dia? Mujrimun, yang berdosa. Isim maf'ulnya mujra. Naikkan atas, mujramun. Kenapa gunakan isim fa'il mim? Sebab dia 4 huruf. Bila 4 huruf, isim fa'ilnya guna mim. Ya. Mujrimun. Isim maf'ulnya mujramun. Ya. Yang apa? Mujramun. Tak ada, tukar baris saja. Tak ada alif, tukar barisnya ke atas saja. Mujra. Macam tu. Ya. Okey. Ayat berapa? 30. Oh, 20. Okey. Inni wa inni uztu bi rabbi. Uztu, okey. Apa nak cari asal dia? Jumpa tak? Macam ulang balik macam mana apa? Okey. Okey. Baik, mula-mula kita cari dalam kamus dulu perkataan azza. Jumpa tak perkataan azza dulu? Ya. Okey. Tak apa. Tak apa, kita ambil apa dulu, cari kamu apa, Nora, kita cari dia punya fi'ilnya dulu biar yang lain boleh nampak. Cari perkataan azza, dia tak azza. Ya. Kalau tak ada, kita sebab dia mu'tal, kalau tak ada, kita kena cari ya, kalau tak ada ain alif, ain waw. Kalau tak ada ain waw, ain ya. Jadi kita alif dah tak ada, kita kena cari ain waw. Sebab mu'tal ni ada 3 saja. Alif, waw atau ya. Kalau tak jumpa ain alif, ain waw.
Kita kena macam tu. Kaedah nak mencari. Muka surat apa? Siapa yang dah jumpa? Ain waw. Jumpa tak? Muka surat 255. Yang baru saja. Ya. Dah jumpa dah? Yang lain? Pastikan yang lain pun dah jumpa sebab ni kaedah-kaedah rumit. Kaedah-kaedah rumit ni kena sama-sama ambil tahu. Baik, tadi kita cari azza tak jumpa. Jadi nak tahu dia muktalnya apa, ya kita mesti bergantung pada mudhari'. Walau bagaimanapun kalau kita tak tahu mudhari'nya, kita kena ingat 3 huruf muktal saja, alif wa ya. Alif wa ya. Kalau tak jumpa alif, cari waw. Kalau tak ada waw, cari ya. Jadi sekarang kita gagal cari ain alif, dah gagal. Bila gagal, kita cari waw pula. Bila cari waw, kita pun jumpa aza ya'uzu. Dah dapat dah. Aza 285. Tu yang lama tu. Ni. Aza ya'uzu. Asalnya aza apa? Asal-asal dia awaza. Jadi asalnya ialah waw awaza, ya. Jadi aza ya'uzu. Macam mana jadi ya uztu? Tengok mudhari'nya. Ya, tengok madinya. Ya, tengok madinya, ya. Aza. Ya. Aza sama dengan qala. Qawala. Ya. Qawala. Kemudian jadi ya kultu. Kultu. Ya. Asalnya ya ain waw sesuai dengan bunyi depan. Ya. Ain alif sesuai bunyi atas. Kerana ya ia sesuai dengan bunyi depan, ya waw tu, maka bunyilah asalnya ain waw bunyi depan kemudian ya kemudian waw tu muktal dibuang, matikan terus zal, jadilah uztu. Ya, sebab ya kita tahu azad berasal daripada alif tu waw. Jadi waw sesuai bagi depan. Macam tu. Bukan mudhari'. Ikut madi. Tak, ni nak tahu asal dulu. Asal dia alif ni waw ke alif? Bila alif, maka dia pun alif pula. Bila waw, maka ain waw sesuai dengan bunyi depan. Jadi bunyi kan? Kalau alif bunyi aztu. Tak sesuai sebab dia bukan alif, sebenarnya dia waw. Sebab itu dia bunyinya depan. Ya, ain waw zal bunyi baru tambah tu, ta, tum, na, ya. Ustu, uzna, ustum, macam itulah. Ya. Sama. Tapi kalau dia tengok contoh ja'a. Ja'a jim alif hamzah kan? Ja'a. Alif tu sebenarnya alif ke waw ke ya? Contoh ja'a. Maka kita tak tahu kan? Tengok dalam kamus ja'a bunyinya mudhari'nya ialah ja'a yaji'u. Ji'u. Jadi bunyi ya sesuai bunyi bawah. Sebab itu bila aku jitu.
Jitu. Macam tu. Ya. Faham tak? Tak faham pun tak apa. Cik Su lagi faham. Senyap je tu. Dia faham. Ya. Tak ada suara. Latin lagi faham. Ya. Tak apa. Banyak banyak talian hayat. Jangan gaduh. Ya. Tanya Puan Zainul, nanti dia boleh selesaikan. Ya. Tak ada. Banyak talian hayat. Ya. Nora. Oh, sebelum tanya dia, tanya dengan Puan Zainun dulu. Kalau Puan Zainun dia tak dapat, baru baru Cik Nun. Baru Rozaini ataupun Nora. Okey ya, sampai situ dulu.